Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang hadir bersama kami pada pagi ini di program Influencer at Japan. Saya Hisham Salim, moderator anda pada pagi ini. Baik, untuk maklumat semua, Influencer at Japan merupakan satu program bola bicara dalam talian terbitan bahagian media cyber Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi program ini membincangkan topik-topik berkaitan dasar, inisiatif maupun perpaduan dan banyak lagi. Dan kepada mereka yang berminat nak tengok episod atau edisi sebelum ni, boleh terus ke laman media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Baiklah, dan istimewa hari ini, di edisi khas program Influencer at Japan, kita akan berbicara mengenai topik yang sedang hangat dibincangkan di dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di media sosial. Jadi hari ini kita akan rungkaikan satu persatu mengenai topik yang bertajuk reformasi percukaian ke arah kestabilan ekonomi madani. Untuk itu, kita bawakan kepada anda semua Ketua Seksyen Bahagian Cukai Dasar dan Pelaksanaan GST Bahagian Cukai Kementerian Keuangan Encik Azlizan Osman. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Ya, saya. Terima kasih kerana menjemput Kementerian Keuangan dalam program Influencer at Japan pada pagi ini. Baik, okey. Baik, kepada hadirin semua, rata-rata yang sertai kita pada hari ini merupakan key communicators atau dalam bahasa yang lebih mudah, mereka yang berhadapan dengan rakyat lah. Jadi, apa yang Tuan kongsikan hari ini memang kita akan sampaikan kepada rakyat nanti kelak, insya-Allah. Baik, selain daripada Pegawai Penerangan Malaysia, bersama-sama kita juga, kalau saya sebut di sini, ada pegawai-pegawai daripada Jabatan Komunikasi Komuniti dan juga Jabatan Kemajuan Masyarakat. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama mulakan kupasan kita berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu reformasi percukaian ke arah kestabilan ekonomi madani. Baik tuan, kita mulakan ya. Okey, pada 28 Februari lepas, Kementerian Kewangan telah mengumumkan perluasan skop perkhidmatan percukaian dan juga perubahan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8%, naik 2%. Jadi perubahan ini telah pun berkuat kuasa Jumaat lepas, 1 Mac lepas kalau tidak salah saya. Pengumuman tersebut pun dah kira viral lah. Dah viral, dah menjadi perbualan hangat dalam kalangan netizen kita di media sosial, di kedai kopi, semua tempat lah menjadi perbincangan. Baik, sebelum kita kupas dengan lebih mendalam mengenai topik yang kita akan bincangkan hari ini, mungkin Tuan boleh memberi pencerahan sikitlah ataupun jelaskan secara ringkas apa itu cukai perkhidmatan dan juga apakah jenis perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan. Silakan Okey, Tuan. terima kasih. Secara ringkas ni kita berdasarkan kepada nama cukai itu sendiri, cukai perkhidmatan. Maknanya cukai perkhidmatan ini dikenakan ke atas perkhidmatan. Baik. Namun begitu, kalau boleh saya orang kata pergi ke belakang sedikit. Sebenarnya pada 2018 apabila kita memasukkan GST, kita melaksanakan dua jenis cukai. Yang pertama adalah cukai jualan, yang kedua adalah cukai perkhidmatan. Cukai jualan ni ke atas barang. Baik. Cukai perkhidmatan adalah ke atas perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh penyedia perkhidmatan. Di awal peringkat pelaksanaan cukai perkhidmatan ini, kadar cukai dikenakan adalah 6% dan sebenarnya ada 9 kumpulan yang dikenakan cukai perkhidmatan. Sekarang sudah jadi 10 lah, bermula daripada 1 Mac tahun ini. Kumpulan perkhidmatan bercukai yang dikenakan cukai perkhidmatan, yang pertama adalah sebagai contoh penginapan. Kalau kita menginap di hotel dan sebagainya, dikenakan cukai perkhidmatan. Kedua, kumpulan restoran. Ketiga, kelab malam, pusat kesejahteraan, rumah urut dan sebagainya. Keempat adalah kelab persendirian. 5, padang golf. Keenam, di pusat-pusat perjudian. Seterusnya kita ada perkhidmatan profesional yang dikenakan cukai perkhidmatan. Selain daripada perkhidmatan profesional, kita ada juga perkhidmatan kad kredit, perkhidmatan-perkhidmatan lain yang dikenakan cukai perkhidmatan, dan akhir sekali yang terbaru bermula pada 1 Mac, perkhidmatan logistik yang dikenakan cukai perkhidmatan. Maknanya walaupun kalau kita lihat tadi ada 10 kumpulan perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan, namun begitu skop kenaan cukai perkhidmatan adalah kecil berbanding GST sebagai contoh. Okey, baik Tuan. Tadi Tuan ada sebut 9 kumpulan kalau Yes, tak yes, silap yes. saya. Dalam kumpulan tersebut, apakah antara kumpulan yang memang mendapat yang lebih dekat kepada masyarakat, maksudnya kumpulan tu direct kepada masyarakat, Okey. kenaikan dia tu 6 ke 8 tu yang mana satu? And then ada tak mana-mana perkhidmatan asas mungkin seperti air ke atau makanan ke yang
dikecualikan daripada perubahan ini? Ya, okey. Kalau terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat di dalam Pembentangan Belanjawan 2024, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan kadar cukai perkhidmatan akan dinaikkan daripada 6% kepada 8%. Namun begitu, beberapa perkhidmatan yang kita kategorikan sebagai perkhidmatan asas yang memang diperlukan oleh rakyat hampir setiap hari, Baik. kita kekalkan kadar cukainya ada pada 6. Yang pertama adalah perkhidmatan makan minum. Kalau kita pergi restoran, kadar cukai yang dikenakan adalah restoran atau kedai makan kadar cukai dikenakan adalah 6%. Kedua, perkhidmatan telekomunikasi. Ketiga, perkhidmatan parkir kenderaan. Dan keempat, perkhidmatan logistik. Ini 4 perkhidmatan yang kita kategorikan sebagai perkhidmatan asas Baik. dan kekal dikenakan pada 6%. Wait, tadi saya tertarik dengan bila tuan sebut tadi makanan pun terlibat dikecualikan. Macam mana pula bila mana kalau ada uh, individu-individu atau pemilik kedai makan yang mengambil kesempatan di atas perkara ini. Sebab saya kalau tak silap saya ada satu threshold kepada pemilik restoran kedai makan untuk mengenakan cukai perkhidmatan kepada customer yang Yes. datang. Okey. Okey, kalau kita melihat pada sistem pencukaian cukai perkhidmatan ni, penyedia perkhidmatan yang secara asalnya nilai bekalan atau nilai jualan dengan kata mudah dia nilai jualan dia melebihi 500,000 baru mereka boleh berdaftar dengan Jabatan Kastam dan Okey. mengenakan cukai. Itu secara asalnya. Namun begitu, bagi restoran, kedai makan dan sebagainya, kita menetapkan kadar threshold ataupun nilai ambang yang lebih tinggi, itu 1.5 juta Okey. setahun. So maknanya kalau kita pergi sebagai contoh ke restoran makanan segera, so dikenakan cukai perkhidmatan 6%. Okey. Maknanya kita tahulah restoran tersebut nilai jualan setahun dia adalah 1.5 juta. Baik. Jadi Dan kalau kita katalah kita pergi kedai makan di tepi jalan sebenarnya yang pada anggapan kita ataupun pada andaian kita jualan tidak mencapai 1.5 juta tu dan dikenakan cukai, itu merupakan satu kata tindakan yang salah lah oleh okey. pihak peniaga. Baik, kalau untuk kesalahan macam tu, di mana platform yang kita mungkin saluran yang kita boleh mungkin adukan masalah-masalah di mana contoh dia nak pergi ke gerai semalam sebelum 1 Mac harganya RM10. Selepas 1 Mac dah naiklah pula Mhm. harganya. Kat mana mungkin saluran yang boleh diadukan? Pertama sekali kita kena lihatlah apa isu berbangkit atau kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh, mengambil contoh restoran tadi. Mhm. Kita tahu restoran tu kecil, kedai makan tu kecil tapi dia mengenakan cukai perkhidmatan. Itu merupakan satu kesalahan. Kita boleh membuat laporan kepada Jabatan Kastam Baik. ataupun kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Mhm. Kelestarian Hidup. Tetapi jika berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah, Mhm. kalau kita lihat kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%, kalau dengan orang kata matematik mudahnya, kenaikan mungkin 2%. Okey. Tapi kalau kenaikan harga perkhidmatan yang disediakan melebihi daripada 2%, kita ada saluran itu membuat laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan seperti mana kita sedia maklum bahawa sekarang pun pihak kementerian telah menjalankan ops kesan Okey. dan hampir 2,000 premis telah dibuat semakan dan sebanyak hampir 30 notis telah dikeluarkan oleh pihak kementerian lah kerana ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh para peniaga. Baik. Jadi kiranya kalau ada rakyat kita yang tengok mana-mana individu syarikat-syarikat yang terlibat dalam perubahan pencukaian ini, mungkin boleh terus ke laman web rasmi Kementerian Kewangan untuk tengok senarai penuh kumpulan perkhidmatan mana yang terlibat atau dikecualikan lah. So boleh terus kepada website. Betul tuan eh? Betul, betul. Okey, baik tuan. Soalan yang bagi saya bila sebut cukai, pengenalan mungkin cukai baru yang sekarang ni cukai yang dah diubah skopnya, dinaikkan kadarnya. Soalan yang saya selalu nampak dalam kalangan netizen kita adalah kenapa sekarang? Kenapa bukan, okey, kita ambil situasi sekarang. Kenapa bukan selepas Ramadan ke ataupun selepas hari raya ke? Mungkin tahun depan bila mana apa orang cakap harga barangan tu mungkin di tahap yang lebih stabil. Jadi apa justifikasi yang terbaik kepada pengumuman yang dibuat oleh Kementerian Kewangan? Okey, terima kasih. Sebenarnya kami di Kementerian Kewangan pun memang kata berada di dalam keadaan yang kata agak-agak bukan tersepit lah. Pasal kalau kita lihat di Malaysia ni, kalau kita nak membuat sesuatu kata perubahan dasar ataupun perkara-perkara baru memang agak sukar. Kerana kita di Malaysia ni kalau dengan kata mudahnya susah nak mencari masa yang sesuai. Baik. Kita tahulah di awal tahun buka sekolah, ada perayaan
Lepas tu dia tinggal bulan puasa, ada lagi perayaan dan sebagainya. Lepas tu kita ada musim terkujur. Masa itu agak sukarlah dan kita orang kata perlu membuat orang kata satu penilaian yang sesuai dan berdasarkan kepada perbincangan dengan pelbagai pihak, terutamanya kita punya apa ni, pihak-pihak apa ni yang berkepentingan. Sebagai contoh Jabatan Kastam, Mhm. pihak peniaga, persatuan-persatuan pengguna dan sebagainya, kita mendapati sekarang adalah waktu yang bersesuaian untuk kita membuat perubahan dasar ni. Kita tak boleh terlalu lambat dan tak boleh terlalu awal. Kerana kita antara perkara yang kita faktor yang kita ambil kira adalah kita perlu memberi masa yang secukupnya kepada pihak peniaga untuk buat persediaan. Kita juga orang kata perlu ada masa untuk memberi penerangan kepada pengguna dan pada masa yang sama juga kita perlu memastikan perkara ini dapat dibuat dengan waktu yang sesuai supaya dapat memberi hasil yang berpatutan kepada kerajaan. Okey Tuan, saya nak tambah sikit daripada yang jawapan Tuan tadi, berkenaan dengan, adakah sebelum keputusan ini dilakukan, ada tak mungkin town hall dilakukan bersama dengan stakeholders yang mungkin terlibat, secara, rapat dengan perubahan cukai ni, especially dengan logistik. Logistik tak silap saya baru diperkenalkan, 6%. Mhm. Ada tak, town hall yang dilakukan Okey, sebelum ini? Kami di Kementerian Kewangan apabila kami orang kata membuat beberapa dasar baru atau Baik. perubahan dasar memang kita ada membuat engagement ataupun libat urus. Mhm. Namun begitu kalau digunakan perkataan town hall memang kita tidak ada membuat sesi town hall. Namun kita mengadakan sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan sebagai contoh dengan pihak peniaga, persatuan perniagaan ataupun pihak-pihak profesional Mhm. untuk kita meneliti apakah dasar-dasar polisi yang kita akan perkenalkan ini akan memberi kesan terutamanya kepada peniaga dan kita juga ada sesi dengan persatuan pengguna dan berkaitan dengan sebagai contoh logistik. Logistik ni dikatakan baru diumum Baik. dalam Belanjawan 2024 tapi sebenarnya perubahan dasar berkaitan dengan perkhidmatan logistik telah diumumkan lebih awal di dalam pembentakan bajet 2023 dan sebaik saja pengumuman dibuat dalam bulan 2 tahun 2023 kita telah memulakan sesi libat urus dengan pihak Mhm. peniaga, persatuan perniagaan dan sebagainya dan sehingga sekarang hampir 30 sesi libat urus telah diadakan dan insyaAllah minggu hadapan pun kami akan meneruskan lagi sesi libat urus dengan sebagainya dengan kerjasama Jabatan Baik. Kastam. Katakanlah, di masa akan datang mungkin lagi 2 minggu, 3 minggu akan ada mungkin rungutan daripada, mereka yang terkesan daripada perubahan, kadar cukai ini, mungkin daripada syarikat-syarikat yang, terlibat mungkin daripada, mungkin, macam saya sebut tadi mungkin logistik yang, baru diperkenalkan. Ada tak saluran-saluran yang boleh, dibuat oleh, mereka ini? Mungkin boleh berjumpa terus kepada Kementerian Kewangan ke? Ataupun yalah kita risau bila ada berlakunya pengumuman macam ni, mereka akan terus ke media sosial, akan diviralkan dengan maklumat-maklumat yang mungkin, kurang tepat menyebabkan, ada persepsi buruk mengenai, apa yang telah diumumkan oleh Kementerian Kewangan. So, pada hemat, Tuan, ada tak saluran yang boleh di macam mana, didekati oleh mereka ini? Ya, okey. Kepada peniaga dan juga pihak profesional yang membantu peniaga ini dalam kata mentadbir sistem percukaian mereka, kami memang menggalakkan kepada mereka lah untuk datang terus kepada Kementerian Kewangan ataupun kepada Jabatan Kastam untuk mendapat pencerahan ke atas jika ada apa-apa isu berbangkit ataupun ketidakfahaman tentang perubahan dasar yang telah kita laksanakan ini. Dan perkara itu sewajarnya perlu diteruskan dan kita tidak pernah orang kata berhenti daripada menerima apa-apa pandangan, maklum balas, penambahbaikan jika perlu ke atas dasar yang kita buat. Dan untuk makluman pendengar semua, sebagai contoh untuk perkhidmatan logistik, apabila kita mengumumkan dasar kenaan cukai perkhidmatan kata perkhidmatan logistik, kita ada sesi libat urus dengan pelbagai pihak, kita membuat penambahbaikan ke Baik. atas cadangan kita. Dan sebagai contoh, kita memberi beberapa kemudahan ataupun layanan khas ke atas perkhidmatan logistik yang mana dengan layanan khas ni ia dapat mengurangkan apa-apa kesan tambahan yang akan dihadapi oleh para peniaga. Baik, baik, Mm. baik. Okey. Baik, eee,
Setakat ini, saya rasa saya pasti, input-input yang diberikan oleh Tuan, Zlizan sebentar tadi, sedikit sebanyak telah memberi, apa ni, maklumat yang mungkin baru, mungkin yang tak pernah didengari oleh penonton kita. Terima kasih. Okey, baik. Kita ada video reaksi rakyat berkaitan dengan perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kita akan tayangkan, boleh kita roll video? Saya sangat setuju cukai keperluan asas tak dinaikkan sebab ianya sedikit sebanyak mengurangkan tekanan untuk saya dan keluarga saya untuk menyediakan keperluan-keperluan asas sebab dengan kos barangan yang semakin naik, so bila barangan keperluan asas tak dinaikkan, jadi kami rasa agak lega dan sangat-sangat wajar, dan ini menunjukkan yang kerajaan memang prihatin terhadap masyarakat. Okay, bagi saya ia amat membantu perniagaan kecil lah sebab untuk bertingkat brigadir, sebab sebelum ni kita tahu syarikat besar yang lebih dominan. So jadi saya harap syarikat kecil, jadi saya harap semua akan dikenakan cukai yang sama rata lah dekat peniaga kecil, sebab kita tahu peniaga kecil ni dia orang kata overrated lah. So kita memang pandai perniagaan besar. Jadi kita as a pengguna, kita mempunyai lebih pilihan dan juga dengan lebih harga yang kompetitif. Pada pendapat saya, ianya adalah sesuatu yang adil lah, sebab bidang tu ialah bagi saya cuma pilihan, option macam leisure semua tu kan, yang betul-betul diperlukan pada masa sekarang ni ialah keperluan asas. As long as tak naikkan keperluan asas tu, then everything still okay. Okey, bagi pandangan saya, kita harus pandang yang positif lah. Sebab setengah orang tak suka cukai ni, tapi kita harap cukai ni disalurkan kepada tempat-tempat yang diperlukan. Contoh dia seperti orang kata sekarang ni banyak kes-kes jalan berlubang lah, projek tak siap lah. So kita harap kerajaan gunakan cukai rakyat yang dikutip ni kepada saluran yang betul lah. Kita sebagai rakyat haruslah percaya kepada kepimpinan kerajaan. Ini adalah sangat bagus untuk tidak naikkan kadar cukai logistik, sebab untuk usahawan seperti saya, kami memang banyak engage dengan logistik. Contoh lori nak hantar kopi, nak hantar sirap, everything and makanan, semua tu memerlukan kos. Kalau dia dah charge kami lebih, dan secara tak langsung mungkin kami perlu naikkan harga makanan, harga minuman, dan ini akan sedikit sebanyak membebankan pelanggan-pelanggan saya yang nak datang. Baik, kembali lagi kita di Influencer at Japan, membincangkan topik reformasi pencukaian ke arah kestabilan ekonomi madani. Tuan, soalan tadi saya rasa jawapan-jawapan yang diberikan oleh mereka tu agak berbelah bagi jugalah. Ada yang gembira bila dinaikkan sebab mereka percaya akan turun kepada rakyat juga. Ada juga peniaga-peniaga yang mungkin rasa macam alamak, kena naikkan harga ni sebab logistik dah kacau. So apa boleh tuan bagi reaksi secara ni lah untuk Okay, terima kasih. Saya rasa kita perlu menutup kegusaran yang dihadapi oleh para peniaga ini sebut ataupun rakyat jelata secara keseluruhan. Pertama sekali kita perlu lihat apabila kerajaan membuat perubahan, meluaskan skop dan juga menaikkan kadar ni, beberapa perkhidmatan asas seperti mana yang kita telah sebutkan tadi tidak akan berlaku kenaikan kadar, iaitu perkhidmatan makan minum, logistik, telekomunikasi dan juga parking kedai. Ini merupakan perkhidmatan asas yang kita gunakan hampir setiap hari. Dan apabila kita mengecualikan kenaikan ini, tidak berlaku kenaikan cukai perkhidmatan kepada perkhidmatan logistik, ianya memang secara langsung memang hasrat kerajaan adalah untuk membantu para peniaga, terutamanya peniaga kecil, kecil dan sederhana. Memang kita tahu perniagaan memang memerlukan perkhidmatan logistik sebagai contoh untuk membeli stok, menghantar barang kepada pelanggan mereka dan sebagainya. Sebab tu kita tidak membuat perubahan dasar berkaitan dengan kadar ini kepada perkhidmatan logistik. Dan terdapat juga tadi komen tentang mereka mahukan layanan sama rata di antara perniagaan kecil dengan perniagaan besar. baik. Kita perlu lihat di bawah sistem cukai perkhidmatan ni kita ada nilai ambang ataupun threshold bagi tujuan pendaftaran. Seperti mana saya maklumkan, nilai ambang dia secara asalnya adalah RM500,000. Maknanya sekiranya sesuatu syarikat ataupun punya perkhidmatan tu
nilai jualan dia melebihi 500,000 setahun. Baru mereka boleh berdaftar dengan Jabatan Kastam dan mengenakan cukai sama ada 6% atau 8%. Manakala peniaga-peniaga kecil tidak perlu, dan bagi restoran, kedai makan, nilai ambang dia adalah 1.5 juta. Sebabnya peniaga-peniaga kecil ni, restoran, kedai makan sebagai contoh di tepi jalan dan sebagainya, mereka tidak perlu risau, mereka tidak perlu berdaftar dengan Jabatan Kastam, tak perlu orang kata mempunyai sisa invoice untuk mengenakan cukai perkhidmatan 6% dan sebagainya. So kita walaupun ada pihak mengatakan oh ini tidak adil, peniaga besar kena, peniaga kecil tak kena, tapi pada kami di Kementerian Keuangan ini merupakan satu layanan yang adil dan sama rata, kerana kita tidak mahu membebankan peniaga-peniaga kecil dan sederhana ini. Dan kita tahu apabila peniaga terbeban dan sebagainya, akhirnya mereka akan salurkan bebanan mereka tu kepada pengguna dalam bentuk kenaikan harga dan sebagainya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Tuan, bila naik cukai 8%, ada ke perancangan untuk naik lagi ke mungkin 10 ke 12, mungkin di masa akan datang, mungkin lagi 2 tahun bila mana ekonomi kita dah semakin stabil. Saya percaya IMF pun ada umumkan tahun ni unjurannya itu unjurannya itu sihat. Okey. Mungkin ada kenaikan lagi akan mungkin kita boleh jangkakan akan datang. Okey, terima kasih atas soalan tu. Agak mencabar kalau nak saya jawab sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia lah, kita memang agak sukar untuk menaikkan kadar cukai dengan sewenang-wenangnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat sebelum kita ada cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang kita kategorikan bawah SST 2.0 ni, yang kita mulakan pada tahun 2018, kita ada GST yang kita mulakan pada tahun 2015. Sebelum tersebut, kita ada SST 1.0, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan yang kita mulakan daripada tahun 72 dan tahun 75. Cukai jualan tahun 72, cukai perkhidmatan tahun 75. Semenjak pada tahun 70-an tu, kadar dia sama sampai tahun 2015. Tak berubah. Kadar cukai, sebagai contoh cukai perkhidmatan, kadar dia 6. Daripada tahun 75 sampai tahun 2015. Kadar dia sama. So, berdasarkan kepada pengalaman kita sebelum ini, ataupun kita boleh mengambil ibrah apa yang telah berlaku sebelum ini, memang di Malaysia ni memang kita sukar untuk orang kata menaikkan kadar cukai sewenang-wenangnya, dan insyaAllah saya rasa kerajaan tidak akan menaikkanlah dalam waktu terdekat ni. Dan kalau kita lihat kita melaksanakan cukai perkhidmatan ni pada 2018, sekarang 2024, so masa yang hampir lama, 6 tahun, 5-6 tahun, dan kita tak menjangkakan akan ada berlaku perubahan dari segi kadar. Tapi dari segi dasar-dasar lain, mungkin kita akan perkemaskan dari semasa ke semasa. Kita mungkin tidak akan perluaskan skop perkhidmatan, tapi kita akan perkemaskan. Itu merupakan satu kata tindakan tahunan ataupun secara berterusan kita perluaskan. Yang perlu kita perbuatlah. Pasal perkemaskan, menambah baik sistem pencukaian itu penting untuk kita memastikan pentadbiran pencukaian ni orang kata berjalan dengan lancar, bukan saja di pihak peniaga tetapi juga di pihak kerajaan. Baik, saya rasa mungkin kalau rakyat dengar kenyataan yang Tuan buat sebenarnya tadi, mungkin boleh menarik nafas lega lah. Mungkin dalam, saya rasa mungkin setahun dua ni mungkin tak adalah kenaikan. Tak ada. Ikut trend-trend yang sebelum ni lah. Okey Tuan, mungkin soalan-soalan tambahan sikit saya nak bertanya kepada Tuan lah berkenaan dengan sebelum ni pernah juga ditanyakan oleh netizen kita. Kenapa bukan GST? Kenapa dinaikkan cukai? Kenapa bukan GST? Bukan GST. Okey, kita fahamlah seperti mana maklumat yang kita dapat sebelum ni, yang seperti mana yang telah diterangkan oleh pelbagai pihak. GST memang telah dilaksanakan di pelbagai buah negara, lebih kurang 160. Ada pihak mengatakan sampai 170 buah negara telah melaksanakan GST di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, dan kita pun telah melaksanakan GST pada tahun 2015. Namun itu atas pelbagai faktor dan sebagainya, kita menggantikan dengan dua cukai, itu cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Apabila kita terdapat cadangan untuk kita melaksanakan semula GST, namun begitu kami di pihak kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan GST tersebut. Namun begitu kita perlu masa untuk membuat penelitian semula, untuk membuat kajian. Apakah kata sebagai contoh skop kenaan GST yang boleh dilaksanakan? Adakah kita perlu ikut skop yang sebelum ini kita laksanakan atau kita perlu kurangkan lagi? Apakah jenis-jenis barang, apakah jenis-jenis perkhidmatan yang boleh dikenakan GST ataupun tidak boleh dikenakan GST? Selain itu kita juga perlu meneliti selain pada skop atau polisi, apakah kesan kepada orang kata beban cukai di kalangan rakyat kita, kos sara hidup rakyat kita, dan juga orang kata kesan yang perlu orang kata dihadapi oleh pihak peniaga. Kita tak mahu
Sebagai contoh, kita sedang melaksanakan sekarang cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dalam konteks ini kita menyebut tentang cukai perkhidmatan. Dan tiba-tiba kita nak laksanakan GST. So pihak peniaga dia akan terkesan kerana mereka perlu membuat perubahan kepada sistem komputer mereka, sistem penginvoisan mereka, latihan kepada pengguna kepada kaki tangan mereka. Dan apabila kita tahu bila mereka perlu membuat perubahan akan menjadi kos tambahan pada mereka, dan apabila berlaku kos tambahan ni, apa mereka akan buat? Mereka akan salurkan kenaikan harga tu kepada pengguna, dan akhirnya pengguna akan membayar lebih lah ke atas barang yang dibeli ataupun atas perkhidmatan yang mereka perlu. Baik. Tuan, bila kita bercerita mengenai kenaikan kadar cukai, bermaksud juga hasil negara itu akan bertambah. Jadi dengan apa dipanggil ini, perubahan cukai ini, unjurannya tu dilihat berapa akan didapat oleh kerajaan kita, dan bagaimana hasil itu akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Mungkin daripada segi infra ataupun pendidikan, macam mana tuan? Okay, berdasarkan kepada unjuran kita daripada perubahan skop dan juga kenaikan kadar cukai daripada 6% kepada 8% ni, kita menyangkakan akan mendapat sekitar 3 bilion ringgit daripada tahun pertama perubahan dasar ini. Dan seperti mana kita sedia maklum, semua hasil negara akan dimasukkan kepada kumpulan wang disatukan, yang mana memang akhirnya akan digunakan kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, kita tidak ada spesifik ataupun kita tandakan kutipan cukai ini digunakan untuk apa. Sebab semua hasil akan dimasukkan kepada kumpulan wang disatukan, dan daripada kumpulan wang disatukan akan digunakan untuk pembangunan. Sebagai contoh, untuk pendidikan, untuk buat jalan raya, infrastruktur, buat sekolah dan sebagainya. Dan kami memang menantikanlah tambahan kutipan ini, kerana ia akan banyak membantu kerajaan di dalam meneruskan agenda-agenda reformasi ekonomi yang sedang dilaksanakan sekarang. Okey. Baik tuan. Tuan sebut tadi reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi sangat luas definisinya. Reformasi, hari ini pula kita berbicara mengenai reformasi percukaian. Tapi bila mana cukai itu di reform, tapi dia masih juga memberi domino efek kepada pengguna, macam tuan sebutkan tadi. Adakah tuan rasa, pendapat tuan, adakah ini akan mengurangkan lagi macam mana lebih, ataupun kita boleh sebut purchasing power ke, ataupun orang akan lebih berhati-hati bila berbelanja? Okey, sebelum saya menjawab kesan kepada pengguna itu, mungkin kita boleh patah balik tadi tentang reformasi ekonomi. Sebenarnya kerajaan waktu sekarang telah sedang menjalankan reformasi ekonomi, dan salah satu cabang reformasi ekonomi ini adalah kita membuat penambahbaikan kepada sistem pencukaian dia. Reformasi ekonomi ini penting kerana kita kena sedar tentang keadaan semasa negara kita. Pertama sekali tentang kedudukan hutang kita yang agak tinggi. Seperti mana yang telah dilaporkan, hutang kita lebih kurang dari 1.1 trilion. Kadar hutang persekutuan. Lepas tu pada masa yang sama juga, kebanyakan hasil kita hasil kutipan cukai kita menggunakan untuk membayar perkhidmatan, sebagai contoh dengan mudah faedah-faedah yang hutang yang kita buat tu tadi. Dan ketiganya, kalau kita lihat berkaitan dengan pencukaian, kutipan cukai kita berbanding dengan KDNK ataupun GDP agak rendah berbanding dengan negara-negara serantau kita. Sebab tu kita ada keperluan buat sekarang untuk kita membuat penambahbaikan, reformasi kepada ekonomi, dan seterusnya penambahbaikan kepada sistem pencukaian kita. Daripada penambahbaikan yang kita akan dapat tambahan hasil, dan seterusnya ianya juga dapat seterusnya dapat menanganilah kedudukan fiskal yang sedang dihadapi kerajaan sekarang. Kita faham apabila kita membuat perubahan, sebagai contoh kita meluaskan skop, menaikkan kadar, kita perlu sedar walaupun kita meluaskan skop ataupun kita menaikkan kadar tu, seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, perkhidmatan-perkhidmatan yang asas tidak terkesan dengan kenaikan kadar ini. Sebagai contoh perkhidmatan telekomunikasi kekal pada kadar 6%. So kita menjangkakan apabila kita mengambil pendekatan begini, kesan ataupun beban tambahan yang perlu ditanggung oleh pengguna tidak besar. Kita menjangkakan impak kepada inflasi lebih kurang daripada 0.2% kepada inflasi. Dan berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh kami di Kementerian Kewangan,
0.2% ni yang kata tidak memberi kesan yang besar. Memang akan berlaku pertambahan perbelanjaan sedikit kepada golongan tertentu, namun itu dia masih lagi bergantung kepada gaya pembelian dia, gaya hidup dia. Sebagai contoh, katalah macam saya memang suka makan di luar, katakan bagi contoh. So walaupun saya makan di luar, sebelum ni saya bayar 6%, sekarang pun saya masih kekal bayar 6%. Ataupun sebelum ni katalah saya suka pergi tengok wayang, ataupun sebelum ni saya bayar 6, ataupun saya pergi kelab malam, kan? Sebelum ni saya bayar 6, tapi disebabkan oleh gaya hidup saya, sekarang saya kena bayar 8. So kita boleh melihat perkhidmatan yang dikenakan, perkhidmatan yang tak dikenakan, atau perkhidmatan yang dikecuali tidak terkesan dengan perubahan ini. So maknanya kita boleh ringkaskan, kesan kepada pengguna atau rakyat itu bergantung kepada penggunaan mereka terhadap perkhidmatan yang mereka peroleh, ataupun lebih ringkas lagi kita cakap bergantung kepada gaya hidup mereka lah. Baik, okey. Terima kasih Tuan. Okey, baik, kepada penonton-penonton sekalian yang hadir bersama kami pada hari ini, kalau anda ada soalan yang nak ditanya kepada panel kita pada hari ini, Tuan Azlizan, boleh dihantarkan di ruangan komen sekarang. Tapi sebelum dijawab oleh panel kita pada hari ini, kita akan ada VT. Peningkatan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat di Malaysia. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kadar cukai untuk perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi, parkir kenderaan dan perkhidmatan logistik masih kekal pada kadar 6%. Menurutnya, bagi perkhidmatan elektrik pula, cukai perkhidmatan hanya akan dikenakan ke atas kadar penggunaan lebih daripada 600 kilowatt per jam. Jelasnya, ia bermakna hampir 85% pengguna elektrik berada di bawah ambang tersebut dan tidak terkesan dengan kenaikan cukai berkenaan. Katanya lagi, cukai perkhidmatan juga tidak akan dikenakan kepada perkhidmatan air dirawat. Menurut Amir Hamzah, kenaikan kadar cukai yang berkuat kuasa mula 1 Mac 2024 menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan, kemahuan dan aktiviti antara perniagaan. Tambah beliau, sistem percukaian yang ditambah baik dijangka meraih tambahan hasil yang dianggarkan sebanyak RM3 bilion kepada negara. Hasil tambahan itu dapat dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan bersasar kepada rakyat, selain memperbanyak penambahbaikan dan penyelenggaraan prasarana awam kritikal seperti kesihatan, sekolah dan jalan raya. Kerajaan memberi jaminan kenaikan kadar cukai perkhidmatan daripada 6 kepada 8% bermula Jumaat ini tidak melibatkan perkhidmatan keperluan asas serta sebahagian gaya hidup rakyat. Menurut Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, cukai untuk makanan dan minuman, telekomunikasi, parkir kenderaan serta perkhidmatan logistik kekal pada kadar semasa. Cukai perkhidmatan juga tidak dikenakan bagi perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman serta perkhidmatan penyelenggaraan bagi kediaman bertingkat. Bagi perkhidmatan elektrik, cukai perkhidmatan hanya dikenakan ke atas kadar penggunaan lebih daripada 600 kilowatt jam. Untuk itu, hampir 85% pengguna elektrik berada di bawah ambang ini tidak terkesan. Cukai perkhidmatan juga tidak akan dikenakan kepada perkhidmatan air dirawat. Dalam pada itu, cukai perkhidmatan ini turut diluaskan kepada pusat karaoke, logistik, perkhidmatan penyenggaraan, pembrokeran dan penaja jaminan yang sebelum ini dikecualikan. Kerajaan menjangka perubahan ini tidak menyebabkan kenaikan mendadak kepada harga perkhidmatan dan tidak akan membawa kejutan kepada ekonomi. Ini kerana kenaikan kadar cukai sebanyak 2% ini melibatkan beberapa perkhidmatan bercukai sahaja. Kerajaan menjangka dapat meraih hasil kutipan tambahan sebanyak RM3 bilion daripada peningkatan kadar cukai ini. Okey, kembali lagi kita di sesi bersama dengan Tuan Azlizan, pegawai Ketua Seksyen Bahagian Cukai Dasar dan Pelaksanaan GST Bahagian Cukai Kementerian Keuangan. Kepada mereka yang baru sahaja masuk,
Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kepada yang masih belum masuk juga, tolong remind mereka untuk join kita sekarang sebab banyak input-input yang bermanfaat yang anda boleh dapati pada hari ini untuk dikongsikan kepada rakyat di luar sana. Baik Tuan, Tuan dah tengok tadi VT tadi berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Boleh Tuan berikan sedikit reaksi terhadap apa yang ditayangkan sebentar tadi? Okey, kalau kita lihat tadi memang perubahan dasar ni merupakan satu keperluan utamalah untuk kita menangani yang kata ataupun menyokong seperti mana yang saya sebut di sini reformasi ekonomi dan juga kita membuat penambahbaikan kepada sistem penyampaian kerajaan dan kita sedar ada pihak mengatakan bukan waktu yang sesuai dan sebagainya dan pada kami di Kementerian Kewangan ini merupakan waktu yang bersesuaian kepada untuk melakukan perubahan dasar kepada sistem cukai perkhidmatan ini. Baik, Tuan mungkin Tuan boleh sebab bila ditanya soalan kenapa sekarang, mungkin tak nampak sisi positifnya yang di mana ada perkhidmatan-perkhidmatan yang asas yang sebenarnya tak dikenakan cukai pun sebenarnya. Mungkin Tuan boleh kongsikan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Mungkin Tuan boleh emphasize di sisi yang positifnya. Okey, so, pertama sekali terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya kita perlu orang kata lihat skop perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan ini. So, di peringkat awal tadi saya sebutkan 10 kumpulan. Namun begitu kita perlu sedar walaupun 10 kumpulan perkhidmatan dikenakan cukai perkhidmatan, namun skop ataupun bilangan perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan adalah begitu kecil. Itu sekitar 41% berbanding dengan bilangan perkhidmatan yang dikenakan GST sebelum ini, bukan dalam 70%. So, daripada 10 kumpulan ini, kalau kita lihat, kebanyakannya memang perkhidmatan-perkhidmatan yang bukan keperluan asas. Baik. Dan berdasarkan kepada senarai, kalau kita ada peluang, para penonton ada peluang untuk menyemak senarai perkhidmatan kita kenakan perkhidmatan, kita akan dapati banyak perkhidmatan asas tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Pertama sekali, pendidikan. Sama ada pendidikan yang disediakan oleh kerajaan ataupun pihak swasta. Kita pergi sekolah rendah, universiti dan sebagainya, termasuk orang kata perkhidmatan profesional sebagai itu. Kalau kita dapatkan pendidikan profesional tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Kesihatan, kita pergi klinik, hospital kerajaan, hospital swasta, termasuk hospital universiti, tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Seterusnya pengangkutan awam, naik bas, naik teksi, ataupun kita naik kenderaan e-hailing, MRT, LRT, termasuk ferry, tak dikenakan cukai perkhidmatan. Tapi untuk pengangkutan awam ni kita ada satu perkhidmatan kita kenakan, iaitu pengangkutan udara domestik. Kita kenakan, namun itu bagi mereka di Sabah Sarawak, mereka yang ada perkhidmatan Rural Air Services, tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Dan seterusnya kita ada juga sebagai contoh perkhidmatan telekomunikasi. Telekomunikasi tadi dikata kita maklumkan dikenakan cukai perkhidmatan 6%. Namun begitu, ada pengecualian diberikan, itu perkhidmatan telekomunikasi prabayar, prepaid, yang dibeli ataupun digunakan oleh rakyat Malaysia. Kita faham prepaid ni, prabayar ni banyak digunakan oleh warga asing dan sebagainya. Namun pengecualian kita hanya beri kepada warga Malaysia. Seterusnya perkhidmatan penghantaran makanan. Sekarang memang gaya hidup, kita pesan makanan secara atas talian dan abang-abang rider akan hantar ke rumah. Perkhidmatan tersebut juga dikecualikan daripada cukai perkhidmatan. Ini merupakan satu penambahbaikan kita buat. Kita kenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan logistik, namun perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman ini kita kecualikan. Seterusnya sewaan rumah, sewaan rumah kedai, premis, tanah dan sebagainya memang kita tak kenakan cukai. Perkhidmatan penyelenggaraan, sebagai contoh katalah kita duduk di rumah, di apartmen, di kondominium, ada dikenakan maintenance fee ataupun yuran penyelenggaraan oleh pihak pengurusan bersama, pihak pengurus maintenance corporation, tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Termasuk juga kalau kita menyelenggara barang-barang dalam rumah. Selain itu, kalau kita ada rumah, ada kawasan yang kita panggil orang kata untuk batang potong rumput dan sebagainya, juga tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Dan akhir sekali berkaitan dengan utility. Sekarang banyak dikatakan, kerajaan sekarang pengguna perlu membayar cukai perkhidmatan ke atas bekalan air, elektrik dan sebagainya. Itu saya rasa satu kenyataan yang kurang tepat. Disebabkan bekalan air memang tak dikenakan cukai perkhidmatan. Keduanya, elektrik hanya dikenakan cukai perkhidmatan apabila penggunaan kita melebihi 600 kilowatt
Okey. per jam. So sebagai contoh katalah bil bulanan kita lebih kurang RM220, baru akan dikenakan cukai perkhidmatan. Di bawah 600 kilowatt per jam tu tidak dikenakan sebarang cukai, ataupun dengan kata lain cukai dia adalah kosong. Baik. Ini adalah merupakan perkhidmatan-perkhidmatan asas yang memang tidak dikenakan cukai perkhidmatan sejak daripada awal pelaksanaan cukai Baik. perkhidmatan itu daripada tahun 2018. Okey, Tuan. Saya ada soalan berkenaan dengan utility, bil utility. Ya, Tapi saya. saya akan tanya sebentar lagi. Kita ada soalan yang kita dah ditanya di dalam ruangan kita. Kalau saya boleh baca. Okey. Okey. Mengapa kerajaan melaksanakan reformasi percukaian dalam keadaan ekonomi kita tidak begitu baik dan nilai ringgit sedang mengalami kejatuhan? Mungkin Tuan boleh bagi komen sikit mengenai Okey, terima kenyataan kasih. ini. Seperti mana saya maklumkan, kita memang di Kementerian Keuangan memang perkara ini memang agak sukarlah kita nak tentukan masa yang bersesuaian dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, kita tidak boleh menjangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Kan mungkin kalau kita kata sekarang, nilai ringgit kita makin teruk, makin jatuh dan sebagainya, disebabkan kita tak tahu apa akan berlaku di hadapan. So pada kita inilah waktu yang bersesuaian untuk melaksanakan sebarang perubahan dasar. Kalau kita lihat, kita telah melakukan sejak daripada bulan 1 tersebut beberapa perubahan dasar kepada sistem percukaian kita, dan kita akan selesaikan perubahan dasar ini dalam pertengahan tahun ini. Selepas tersebut kita akan membuat tindakan-tindakan reformasi ekonomi yang lain lah. Dan kenapa kita buat awal di awal tahun ini, kita menyangkakan supaya kita dapat tambahan hasil tadi 3 bilion itu, dan kita boleh menggunakan dalam tahun ini juga untuk kita membuat pelbagai perancangan ataupun projek pembangunan yang kita telah rancangkan. Baik. Itu kata secara ringkaslah kenapa kita melaksanakan sekarang. Mungkin Tuan kita boleh tambah lagi satu soalan, Tuan, boleh ya? Tuan? Okey. Ada soalan lain lagi ke? Kita boleh tanya. Okey. Adakah orang ramai akan lebih mengutamakan keperluan asas dan mungkin tidak akan berbelanja lagi bila mana mungkin kenaikan cukai dah naik ni, tak nak berbelanja, mungkin dah tak nak duduk hotel. Terima kasih. Kita bukan nak meminta ataupun Mengawal perbelanjaan. meminta rakyat kita untuk mengubah gaya hidup. Namun kita sedar sekarang kita di dalam keadaan yang mungkin ada pihak terkesan dengan keadaan ekonomi, ada yang tidak terkesan dan sebagainya. Namun begitu, apa yang penting, kita perlu membuat penilaian bersesuaian. Mungkin kalau kita bukan nak minta dia orang kalau harga naik makan yang ni dan sebagainya, tapi perlu para pengguna perlu membuat pilihan yang bijak berdasarkan kepada perubahan dasar ini. Dan kita seperti mana dimaklumkan, perubahan dasar ni itu kenaikan kenaikan sebagai contoh kadar cukai daripada 6-8% ni, dia tidak memberi kesan yang besar, dan saya rasa ianya tidak akan memberi kesan kepada pilihan kita. Sebagai contoh katalah hotel, ada pihak mengatakan akan naik sampai 50%. Saya rasa itu merupakan satu dakwaan yang tidak wajar kan, yang tidak tepat. Yes, mungkin akan berlaku sedikit kenaikan seperti mana kan, kurang daripada 0.2%. Namun dan disebabkan oleh kenaikan yang tidak besar itu, perubahan harga tidak besar, pastinya tidak akan memberi kesan kepada pilihan ataupun gaya hidup kita sebagai pengguna. Baik. Saya rasa saya sendiri berpendapat pengumuman percukaian ini dia datang sejajar dengan padu. Bila mana rakyat Malaysia perlu untuk mengisi padu supaya mereka tidak tercicir daripada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan. Jadinya sekiranya anda masih belum mengisi sistem padu, boleh tolong isi sekarang sebelum 31 Mac supaya anda bukanlah mereka yang tergolong daripada mereka yang tercicir daripada bantuan-bantuan kerajaan. Sebab saya percaya bantuan tunai atau segala inisiatif-inisiatif kerajaan dia compensate dengan kenaikan cukai kita pada hari ini. Tuan, tapi saya nak tambah satu soalan lagi, Tuan. Tadi berkenaan dengan kadar cukai. Ubat-ubatan akan affect tak kenaikan cukai ni? Sebab tadi bila kita sebut ubat, dia bukannya dia kena datang melalui menggunakan lori, perkhidmatan logistik. Ada tak sedikit sebanyak memberi efek kepada harga ubat? Mungkin tahun ini syarikat-syarikat perubatan mungkin boleh absorb kenaikan ini. Mungkin tapi tahun depan macam mana? Terima kasih. Okey,
pertama sekali kita perlu melihat obat. Obat adalah merupakan satu barang. Apabila barang, dia akan dikenakan tertakluk kepada cukai jualan. Perkhidmatan di bawah cukai perkhidmatan, barang ada bawah atas cukai jualan. Namun, di bawah atas cukai jualan, kita tidak mengenakan sebarang cukai ke atas ubat. Maknanya cukai ubat-ubatan, cukai jualan dia adalah sifar. Namun kita tahu apabila berlaku perkhidmatan logistik ini dikenakan cukai perkhidmatan, syarikat yang menghantar obat ni akan orang kata terpaksa menanggung kos tambahan untuk orang kata membuat penghantaran obat daripada sebagai contoh daripada kilang pergi ke hospital. Mereka perlu membayar 6% ke atas perkhidmatan logistik dia. Namun begitu, seperti mana yang saya maklumkan, sebaik saja kita membuat pengumuman tentang perubahan dasar ataupun untuk menjadikan perkhidmatan logistik ini sebagai perkhidmatan bercukai, kita telah melakukan engagement sesi libat urus dengan pihak tertentu, dan daripada sesi libat urus tersebut, kita telah membuat beberapa penambahbaikan. Pertama sekali, kita memberi pengecualian ke atas perkhidmatan kata B2B, business to business. So maknanya kalau perkhidmatan logistik ini mendapatkan perkhidmatan yang sama, tidak perlu mengenakan cukai perkhidmatan. Dan kita juga ada menyediakan beberapa lagi tambahan kemudahan-kemudahan kepada perkhidmatan logistik, dan kita harap dengan kemudahan ini, jika berlaku pertambahan kos kepada pihak peniaga dalam penghantaran obat tersebut, ianya orang kata pertambahan yang tidak besar dan boleh diserap sendiri oleh pihak peniaga. Okey. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mungkin sebelum kita simpulkan perbincangan kita pada hari ini, mungkin Tuan boleh berikan sedikit kata-kata akhir lah. Kata-kata akhir kepada yang sedang menonton, kepada mungkin bila video ni dah disebarkan di media sosial, mungkin rakyat perlu faham mengenai cukai perkhidmatan. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya mohonlah kita perlu faham bahawa cukai perkhidmatan ini bukan merupakan satu cukai baru. Ia telah dilaksanakan sejak tahun 2018, dan apabila kita membuat perubahan dasar dan juga meluaskan skop dan juga menaikkan kadar ni, ini bukan merupakan satu tindakan yang orang kata sembrono oleh kerajaan. Kita telah melakukan kajian yang secukupnya, dan perubahan dasar ini adalah merupakan satu langkah di dalam reformasi ekonomi madani yang kita telah jalankan, dan kita harapkan melalui perubahan dasar ini akan memberi tambahan hasil kepada kerajaan, dan akhirnya rakyat perlu sedar apa-apa yang dikutip daripada rakyat akan dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk, sebagai contoh pembangunan, pembiayaan, bantuan tunai dan sebagainya. Kita perlu faham maknanya ianya akhirnya akan memberi manfaat juga kepada rakyat. Baik. So dengan ayat yang lebih mudah, cukai yang dikutip pada hari ini akan dikembalikan kepada rakyat juga, insyaAllah. Baik, alright. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada Tuan Azlizan Osman untuk penerangan yang telah diberikan. Semoga segala input yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh semua yang sedang menonton sekarang, key communities kita. Semoga apa-apa maklumat yang dikongsikan pada hari ini dapat disampaikan dengan jelas kepada rakyat Malaysia di luar sana. Baik, terima kasih juga kepada semua yang hadir dalam talian reformasi percukaian ke arah kestabilan ekonomi madani.